VP saya Azman bin Husin, pengarah syarikat bagi Husin Kamil Sdn Bhd. Kita ditubuhkan pada tahun 1991 dan sampai sekarang dengan pihak mendadikan LPG gas Petronas Sdn Bhd. Sampai sekarang hampir dekat 26 tahun lah kita dah berurusan dengan pihak PDB ya. Pertama yang kita nampak lokasi lah tempat. Masa dulu itu orang kata kita punya kemiskinan modal itu tahu, sebab kita berasal daripada keluarga yang susah. Utamanya mak bapak saya cuma meniaga kedai buncit aja lah. So daripada situ kita berkembangkan jadi panas edar punya pemurung. Lepas tu jadi last sekali kita dapat offer daripada Petronas Dagangan untuk buat stokis ni. So memodalkan dengan 40,000 duit SB yang saya ada, sampailah sekarang kita dapat pembayaran daripada Commercial Bank dan akhir sekali dengan SME Bank lah, yang seterusnya. So sampai sekarang dia nampaklah hasil dia daripada kita duduk tanah kerajaan TOL selama berbelas tahun. Akhirnya kita dapat beli satu tapak industri yang mana freehold, besar je, lebih kurang 200 kaki, panjangnya 400 kaki, maknanya 80,000 kaki di sini. Susah dia sebab kita ni Bumi Putra tau. Kita susah nak dapat pinjaman. Satu. Nombor dua, kita bukan nak orang senang tau. Maknanya kita terpaksa mengharap kerajaan bantu kita tahu. Tanah-tanah yang kosong kerajaan ni kan, banyak kerajaan negeri ada bantu kita lah untuk duduk hampir betul saya kata berbelas tahun lah kita sementara kita dapat. Dan keuntungan dia memang you tahu kan, dia commissionnya basic tahu, bukan banyak mana tahu. Tapi sebab disiplin kita tahu, itu yang kita dapat benda kat sini tahu. Dah tu kunci macam mana pun Allah lah, kita serah pada Allah. Sebab dia menentukan tu tahu. Sebab memang kita tak ada keupayaan tu. Sebab kalau kita kaji dengan diri kita sendiri, memang kita tak akan terfikir kita duduk dalam kawasan macam ni yang terbaik tahu. Dan dalam kawasan kita Rawang ni tak ada yang Melayu ada freehold tanah. Kita rasa bersyukur pada Allah lah. Sebab dengan izin dia tahu, kita dapat meniaga kat sini tahu. You boleh cek keliling kita tak ada satu Bumi Putra. Semua nan bumi tahu. Sebab dia orang mampu, sebab dia dah lama meniaga daripada kita dulu tahu. Itu yang kita konsep. Kita tak perlu cemburu dengan dia. Sebab dia yang dah lama daripada kita meniaga tahu. Sebab meniaga ni Rasulullah ni sunnah tahu. Dan you kena disiplin, you jangan menipu. Tapi orang jujur memang susah. Kita nak cari zaman sekarang tahu. Pasal saya pun banyak idea nak bagi pada kerajaan kan untuk bantukan balik perniagaan ni tahu. Dia bagi pada rakyat balik tahu. Itu yang penting tahu. Bukan kita nak kejar keuntungan, kita nak bagi pada rakyat tahu. Sebab dulu asalnya saya seorang aja stokis ni. Sekarang dah ramai kan, atas kita punya kejujuran perniagaan kita menaikkan share market dalam oil company tu kan. So bila dah naik macam tu ramai dah berminat, lepas tu ramai yang tumbuh macam cendawan. Sampai sekarang saya berpegang pada prinsip Allah tu ada, dia akan tunjuk satu hari. Cuma masa sekarang. Pernah jualan saya sampai ke tahap 1 bulan 320,000 tong sebulan. Tapi sekarang tinggal 1/3, maknanya 100,000 sebab ketidakkejujuran berlaku. Hampir macam you cakap tadi, cabaran dia, hampir saya dah hampir dah nak tutup perniagaan saya. Tapi izin Tuhan belum.
Sampai sekarang saya bertekak lagi gitu. Saya pernah buat satu paperwork dengan kawan-kawan. So benda ni dia panggil composite cylinder tau. Rasa PM kita pernah rasmi 5 tahun lepas tau di Putrajaya kan. Tapi sambutan dia sampai sekarang amat dingin tau. Sebab benda ni sebenarnya kebaikan untuk rakyat tau. Sebab dia panggil composite cylinder ni dia ringan dan dia 40 kali kebaikan dia daripada tong besi ni tau. Pertamanya kerajaan boleh save bilion sebab dia tak boleh transfer pada industri tau untuk dia buat penyelewan dipanggil decanting. So dia ringan dan kaum wanita pun boleh angkat dan rumah pun boleh rasa selamat tau sebab dia dia tak akan meletup gas tu sebab dia akan cair aja. Sebab dia punya kekuatan dia boleh cair aja. Tapi kekuatan besi sekarang dia boleh meletup. Pasal rumah banyak meletup, terbakar, kaki tercedera, tangan, lalu kena belakang punya bila sisi kita angkat tong tu dan kita tak ada suami tak ada rumah isi angkat kena pula dia punya spinal belakang dia tu. So apa yang kita cooperation dengan UPM dengan ada 3-4 profesor Madya. So memang di UPM ada dia punya alat dia untuk buat composite cylinder tau. Dan saya dengar SIRIM pun ada, Universiti Utara pun ada. So kalau siapa yang berani melabur benda ni, it's very good business tau saya. Sebab sekitar kita, ASEAN kita kebanyakan dah buat. Dan negara diorang pun maju buat benda ni tau. Sebab safety dia lebih baik daripada silinder ni tau. So itu kita rasa kalau kita tak ambil opportunity macam ni, rugilah kita tau. Universiti tu memang terbaik tau. Sebab di Europe dah pakai 10 tahun dulu. Kenapa kita tak nak pakai? Itu menjadi tanda tanya saya sampai sekarang tau. Kita menjadi bingung kat sini tu. Nak bawa tong yang berat-berat ni tau. Ramai staff saya banyak yang kena. Putus kaki, tangan terimpit. Dan banyak-banyak dan ramai yang berhenti keluar masuk sebab tak tahan dengan nak angkat tong yang berat ni tau. Sebab kita pakai normal bukan pakai mesin nak pergi hantar orang. Nak naik tingkat berapa flight tu semua kena pakai pikul. Semua akan jadi belakang dia akan sakit tau. Okay, SME Bank ni itulah saya dah lama dengan Commercial Bank. Saya pun terperanjat dah dari SME Bank. Dulu kita tak nampak dia terlalu agresif kan. So kebelakangan dia orang very agresif tau. Jadi baru kita tahu SME Bank ni lah penyelamat untuk orang macam saya lah, Bumi Putra. Sebab kebanyakan Commercial Bank ni dia utamakan bisnes yang baik, bisnes maju tau. SME Bank ni niat dia memang macam orang saya lah, orang Bumi Putra kan, yang perlu pembayaran ni tau. So bila saya pergi SME Bank tu, saya terharu tau, dia menyambut saya dengan cara yang terbaik tau. Dengan cara terhormat, dia jemput kita tau. Dia baru buka aja darawang nyebrang. Kalau tak silap saya 2-3 tahun lepas lah. Kita start dengan SME Bank 2013 tau. Sebelum tu dia bayang berapa tahun saya manager dengan bank komersial tau. So komersial ni kita kena faham interest dia memang tinggi. Dan bila SME Bank jemput kita datang secara baik, kita jemputnya secara baik dan dia orang pun datang tengok tempat kita apa semua dan dia orang ambil alih daripada commercial bank tau. So dia ambil alih masa tu, katalah contoh saya datang 10 juta, dia ambil itu 10 juta dibayar. Sebab saya rasa tu saya kata saya syukur pada Allah dan terima kasih pada SME Bank sebab saya boleh bayar interest dia. Kalau saya duduk kat commercial bank, saya rasa tak boleh bayar interest dia. Silat bulan saya dah lama tutup. Terus saya cakap tadi, mungkin saya dah lama gagal dalam perniagaan saya tau. Cara pembayaran dia pun amat linen tau.
Dia tak semacam bank-bank konvensional tau. Dan you ada masalah pun, you boleh bincang dengan dia. Dia tak terus ambil tindakan, buat mahkamah apa semua, tak. Sampai sekarang, until now, saya tak ada rekod dengan dia dan saya tak ada secret. Mana-mana bank pun tak ada, termasuk trailer saya. Sebab itu saya kata, niat kita berniaga kerana Allah dan kita bayar pun dengan cara niat pada Allah. Sebab kita tak nak hutang. So until now, SME Bank yang terbaik bagi saya lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses setiap minggu Jumaat 8.30 malam. Inilah ceritanya. Cerita tentang kita semua, kerana tanpa timbulnya kebangkitan industri kecil sederhana, kita tidak akan maju sebagai sebuah negara, terutamanya dalam mencipta kemakmuran. Kesewanan itu penting. Dan dalam episod kali ini, anda melihat seorang lagi usahawan tadi yang begitu tekad dan cekal, malah inovatif, boleh reka tong gasnya sendiri. Saya harap itu saya akan saksikan di negara-negara maju bila saya pergi ke sana. Tapi saya nak hubungkan semua itu, pahit getir, dengan apa yang ditawarkan oleh SME Bank. Kerana kalau tidak, kalau usahawan hanya bergerak sendiri, maka sukar. Soalan yang paling kerap ditanya adalah apakah yang SME Bank boleh tolong saya? Itu saya nak tanya kepada seorang lagi kawan baru saya di SME Bank, Saudara Abdul Karim Ahmad, Pengarah Perbankan Pembangunan dan Perusahaan. Saya rasa kalau soalan generik atau umum itu, ramai yang akan berfikir yang tak kenal SME Bank lagi, apa yang SME Bank boleh tolong saya? Apa beza SME Bank dengan bank komersial lain? Dan persepsi yang saya dah tanya beberapa lagi kawan baru saya di SME Bank setiap minggu adalah persepsi di luar sana masih lagi dominan bank sukar untuk bagi biaya. Dulu dia cakap sukar bagi loan lah. Sekarang kita pakai perkataan baik biaya. Dan macam mana kita nak ubah persepsi itu dengan memberikan bukti penawaran produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh SME Bank. Okey, terima kasih. Jadi sebelum saya memulakan apakah produk-produk atau package yang kita ada di sini, saya akan mulakan dengan memberikan konsep, ya, konsep di mana SME Bank ni berlainan dengan komersial bank yang di luar sana tu. Pertama sekali, kami ni institusi pembangunan, DFI. Okey. Dan kita turun pula kepada produk dan program financing, pembiayaan yang kita adakan. Dia macam inilah, kalau saya boleh simpulkan, ya. Kita ni produk-produk dan package-package pembiayaan yang kita tawarkan ni, dia lebih kepada yang very butik ataupun very ala carte. Ya. Contohnya lah, kalau kita pergi ke McDonald, tak, menu dia dah macam tu, umum. Tapi kalau datang, itu contohnya kalau seseorang usahawan tu pergi ke commercial bank lah. Tapi kalau datang kepada SME Bank, kita akan bertanya dan mengenal pasti pembiayaan ni. Kadang-kadang usahawan ni dia akan minta loan, tetapi kita kena perhalusi tujuan pembiayaan yang diperlukan tu, adakah untuk machinery ke, modal kerja ke, ataupun certain separuh-separuhnya memerlukan pembiayaan ataupun pembayaran kepada local authority dan sebagainya. Dan kita kena kaitkan pula tujuan pembiayaan tu dengan aliran tunai. Sebab konsep pertama pembiayaan ialah kalau kita nak bagi pinjaman, pembiayaan, kita kena perlu membayar balik. Jadi di SME Bank kita kalau daripada sejarah penubuhan SME Bank lalu, kita ada, kalau saya boleh grupkan lah, ya, kalau boleh dikategorikan, satu kategori itu adalah dana-dana kerajaan yang disediakan di SME Bank. Dan dalam pada yang sama, ada satu kategori lagi di mana kita menggunakan dana kita sendiri. Jadi kalau seseorang usahawan datang, kalau kita rasa dana-dana kerajaan ni ada dalam berbelas-belas, kalau kita rasa tujuan dia menepati salah satu daripada ciri-ciri dana ni, kita akan salurkan dana ni. Dan kalau mungkin untuk pembiayaan yang kedua yang tidak ada relation dengan dana yang ada di sini, kita gunakan dana kita pula untuk kita guna. Jadi itu yang saya kata tu, kita ni sebagai
kalau kita ibaratkan sebagai restoran tadi ni, kita ni butik, kita akan tengok okey, permintaan yang diperlukan, pembiayaan yang diperlukan. Okey, kita tekan channel yang ni, menu dia, menu pertama, yang ni menu kedua, menu ketiga dan seterusnya. Maknanya gabungan penawaran khas kepada keperluan individu usahawan atau syarikat tertentu itu. Ya saja. Bukan satu pukul rata lah. Pukul rata, tidak. This is not orang kata, kalau bahasa Inggerisnya on the shelf punya produk. Kita kena, pada saya yang telah berkecimpung selama lebih daripada 20 tahun dalam perbankan ni, setiap satu syarikat ataupun usahawan SME ni, permintaan financing tu walaupun dia menjalankan perniagaan yang sama dengan 10 lagi rakan yang lain, setiap nilai Berbeza. kredit tu adalah berbeza. Dalam konteks itu sebenarnya tak boleh risau lah kalau tak tahu apa nak minta. Datang saja, bawa idea perniagaan, sejarah catatan, rekod aliran tunai, benda yang kita tahu bank akan tanya. Bawa je dan pakar-pakar penasihat di SME Bank akan memberikan kumpulan penawaran menu-menu itu. Ya saya, dan di situlah elemen kedua SME Bank ni. Satu adalah pembiayaan, satu lagi adalah sokongan khidmat nasihat. Di situlah elemen kita sebagai seorang pegawai di SME Bank ni yang berbeza dengan bank-bank komersial yang lain. Kita perlu tengok idea dan juga keperluan ada daripada usahawan, tetapi kita kena perhalusi permintaan yang ada, yang diperlukan sekarang dan juga masa depan. Sebab contohnya, kalau kita bagi financing hanya untuk dia beli, contohnya lah ya, machinery, tapi kita tak package-kan working capital, modal kerja, dia cannot run. Dia tidak akan usaha. Dia boleh beli tapi dia tak boleh usahakan. Jadi keseluruhan pembiayaan yang secara holistik tu perlu dipikirkan oleh kita, oleh SME Bank. Macam juga kalau kat sekolah lah, periksa, selalu guru akan bagi kita buat soalan dahulu. Bukan hanya tunggu SPM ke PT3 baru pertama kali kita buat soalan. Jadi soalan latihan, topi dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu contoh jawapan, mungkin kita boleh fikirkan. Jadi kerana saya dah bertemu dengan kawan baru di SME Bank yang sentiasa melihat kepada permohonan, apakah antara perkara-perkara pertama yang dilihat dan kadang-kadang alah sayangnya kalaulah dia masuk macam ni. Selalunya pihak bank akan melihat pada jawapan yang sepatutnya. Usahawan hanya mengutarakan apa yang ada. Tapi jika usahawan boleh nampak pemikiran seorang pegawai penasihat bank, maka dia akan datang dah siap dah semua tu. Okey. Pada peringkat asal, peringkat awalannya lah ya, peringkat awalannya seseorang usahawan yang datang tu, kriteria yang perlu dipenuhi memang dua sajalah. Milik Malaysia, warga negara Malaysia dan juga di bawah kategori SME, ya. Okey. Kemudian perancangan perniagaan itu penting. Apa yang diperlukan untuk pembiayaan yang dipohon dan juga jangkaan perniagaan, perkembangan perniagaan dalam 2 atau 3 tahun yang akan datang itu pun amat penting. Kerana dia sebegini. Kebanyakan usahawan yang datang ni, dia datang, okey, saya ada projek, saya perlukan tambahan pembiayaan untuk membesarkan perniagaan saya, tapi tidak pada saya lah ya. Saya selalu mengatakan kalau tuan datang dan cost of the project, whatever project yang dia nak buat ni perlu dibiayai 100% ke ataupun 90% oleh pihak bank, saya kata lupakan. Sebab untuk seseorang usahawan tu membesarkan perniagaan dia, betul, pembiayaan perlu ada, dia boleh datang daripada pinjaman ataupun modal sendiri. Tapi kalau 90% daripada keperluan tu bergantung kepada pembiayaan, pinjaman daripada bank, saya rasa itu akan membuatkan aliran tunai masyarakat itu sempit. Saya selalu kata, kalau perniagaan itu datang memohon pinjaman sebanyak 90%, saya kata saya akan bertanya what's the point? Apa gunanya? Sebab pada penghujungnya tuan usahawan tu akan bekerja untuk pihak bank. Sebab pembiayaan yang kita berikan tu ada gantung besar. Ada kadar faedah yang dikenakan. Tapi kalau 90% daripada modal yang diperlukan tu semua datangnya daripada pinjaman,
saya kata in the end you akan bekerja untuk Kalau bank. memang dia tak ada modal sendiri, macam mana? Okey, di situlah salah satu lagi elemen daripada SME Bank ni yang menawarkan khidmat nasihat. Sebab kita ni adalah satu agensi yang di bawah kawal selia oleh MITI. Di bawah MITI ni, Kementerian Pembangunan Industri ya, MITI ni, Trade, Ministry of International Trade and Industries ni, dia ada pelbagai agensi yang lain. Ada MIDA, ada SME Corp, ada MIDF pun for that matter. Kalau kita tengok kos sesuatu projek tu, kita rasa elemen, contohnya lah, elemen machinery ni kalau pinjaman daripada bank mungkin 8%, kalau dia pergi ke agensi lain yang boleh menawarkan pinjaman mudah ataupun soft loan atau menawarkan grant pun for that matter, kita akan salurkan. Contohnya, in the end, pada penghujungnya, katalah pinjaman yang diperlukan berjumlah 1 juta. Kalau 1 juta tu berdasarkan pinjaman bank saja pada kadar 8%, kemungkinan 400,000 tu dia boleh dapat soft loan daripada agensi lain, mungkin at 2%, dan kalau ada rezeki mungkin grant yang 0%. Jadi dia perlu pinjam cuma 600 saja. Yang itu saya rasa cash flow dia boleh lebih banyak membantu. Sebelum kita akhiri, mungkin sekarang ramai orang muda. Dan kita pun kerajaan melaksanakan. Dia makin ramai penduduk muda di Malaysia ni. Dan di universiti pun dulu tak diterapkan sangat aspek usahawanan, sekarang diberikan Usahawanan. Di sekolah pun sama. Jadi jika mereka keluar nak jadi usahawan, tentunya mereka bermula daripada kosong dalam banyak perkara. Yeah. Adakah SME Bank boleh membantu? Kerana kalau mereka datang tanpa sejarah perniagaan dah berjalan setahun, 5 tahun dan sebagainya, bagaimana untuk orang-orang yang memang datang bersih? Pada setakat ni lah, pada pengalaman kami ya. Tadi kan saya ada mengatakan ada dana-dana kerajaan yang tertentu. Kami ada dana yang disediakan untuk usahawan yang mahu memulakan perniagaan. Contohnya kalau kita berpatah balik kepada graduan-graduan universiti ni, kami ada skim yang dinamakan tabung usahawan siswata. Dan 3 atau 4 tahun yang lepas, kami ada juga menyediakan tabung usahawan muda. Niat untuk membuka perniagaan tu memang satu niat yang suci, ya. Itu juga yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mendapatkan rezeki daripada hasil perniagaan sendiri. Tetapi kalau first business perniagaan yang mula yang nak menceburkan dalam perniagaan yang pada pertama kali nak mencuba, tapi memerlukan pinjaman atau pembiayaan yang lebih yang besar, saya rasa mungkin tidak logik. Jadi di sini kita ada dana-dana tu. Kalau tabung usahawan siswata contohnya, kami boleh memberikan pinjaman sehingga 500,000. Tabung usahawan muda kami ada sediakan pinjaman sehingga 100,000. Jadi yang itu memang pada saya lah, portfolio yang di bawah kedua-dua tabung ini memang menjurus kepada usahawan muda, golongan muda yang mahu memulakan perniagaan. Jaranglah saya jumpa nak memulakan perniagaan itu yang memerlukan pinjaman 5 juta. Itu yang berbeza lah. Tapi apa pun bawa saja idea tu. Bawa saja idea. Cadangan dalam perniagaan dan sebagainya. Dan SME Bank boleh mula dari situ. InsyaAllah kita akan pecah-pecahkan dan kita analisa mana yang feasible, yang mana kita boleh bantu. Jadi jangan risau syarat kelayakan. Bawa saja idea dan semangat tu. Kerana kalau pun tak memenuhi kali pertama, akan ada jururunding dan penasihat. Ya, saya. Terima kasih banyak saudara. Terima kasih banyak Abdul Karim kerana memberikan peluang dan ruang kepada sukses untuk bersama mendapatkan ilmu. Ilmu SME Bank ni penting ya, kerana mereka khusus membangunkan dan biaya kepada industri kecil sederhana. Itulah cerita untuk episod kali ini. Anda akan terus bersama dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi setiap minggu jam 8.30 hanya pada hari Jumaat di Astro Awani Saluran 501 ataupun muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton dan mengkritik di gadget Mudah Alih kegemaran anda. Sekian, jumpa lagi. Semoga sukses.